Okey. Jadi kita dah roll. Sebenarnya saya sekarang ni tak sabar. Saya ingatkan tadi diorang dah kata action. Rupanya belum action lagi. Alamak, saya dah potong dah kita punya kentang ni. Dah buang kulit dia sebab apa? Sebab saya nak buat sup tulang ayam. Jadi ini antara bahan yang saya perlukan. Macam kentang ni saya kena buang kulit dia sikit. Sebab nanti kita nak rebus dia lah untuk jadikan inti. Dan dekat depan saya ni, anda boleh nampak ni. Satu mangkuk penuh tulang ayam yang berharga, apa saya beli tadi? RM1. RM1. Bayangkan RM1 kita boleh dapat banyak macam ni. Dan saya sebenarnya memang suka sebenarnya tulang ayam ni. Sebab bila tulang ayam ni, dia punya rasa tu bila kita masak, jadikan dia lebih kepada sup, dia akan rasa tau, betul-betul sedap. Dia punya aroma tu, dia punya mungkin daripada jus-jus dia kan. Sebab dia ada rangka-rangka ni. Dan biasa memang rangka ni orang selalu buat stok. Kalau dekat hotel tu, kita memang ada stok ayam, stok daging. Itu semua menggunakan tulang. Jadi sebab itulah juga kalau kita nak buat sup, beza dengan sup daging ayam dengan sup tulang ayam, rasa dia lebih sedap sup tulang ayam. Kalau tak percaya, cuba masak. Alright, jadi untuk langkah pertama, saya akan panaskan minyak yang ada dekat dalam kuali kita ni. Alright, panaskan dia. Dan saya macam biasalah, kita akan hiris bahan-bahan kita ni dan kita akan tumis. Yang pertama saya akan pakai setengah je serai ni dan kita akan ketuk dia. Ini ketuk bagi hancur je. Alright. Okey, hancur. Dan sekarang saya akan masukkan juga sedikit bawang putih. Bawang putih ni nak kata sikit, tapi sebab saya tengok macam banyak kan, saya pakai 3 kan bawang putih. Sebab kalau lebih pun sedap. Bawang putih ni memang sedap sebenarnya untuk buat sup-sup kan. Jadi lepas ni kalau anda dah tahu dah resipi ataupun apa bahan asas yang diperlukan, dah tak payah dah nak beli lagi apa sup pati yang sup instant tu kan. Yang sup bunjuk tu kan. Tak payah. Yang ni sebenarnya lagi mudah. Kalau yang sup bunjuk tu kalau anda pakai tu anda kena tumis juga kan. Jadi baik je pakai apa bahan yang saya tunjukkan hari ni. Dah tak payah pakai dah sup yang itu. Alright, jadi untuk bawang putih kita hiris. Iris nipis. Dan nanti kita akan bagi rasa pedas-pedas sikit. Saya memang suka kalau boleh sup ni pedas-pedas. Jadi kita akan masukkan kita punya cili padi juga. Alright, minyak. Okey, dah nak panas dah tu. Baiklah, sekarang ni saya akan potong sedikit cili padi. Cili padi ni tak payah potong tak apa, kita titikkan je. Maksudnya kita pecah je supaya dia punya rasa pedas tu keluar. Itu yang akan buatkan dia rasa berbeza sikit lah kan. Kalau anda rasa macam tak suka letak cili tak apa. Ataupun mungkin suka buat cili dekat sebelah pun boleh. Jadikan dia ibarat macam cili potong lah. Kalau kita makan dekat kedai pun kita akan order macam, bang cili potong bang. So samalah juga dengan kita punya cili ni. Kalau rasa macam tak nak tumis sekali, buat dekat sebelah. Okey, sekarang ni saya akan masukkan bahan-bahan kita. Kita tumis dalam kuali. Alright, kita dah masuk bawang putih, cili padi dengan serai. Sekarang saya akan masukkan juga sedikit halia. Pakai setengah je. Dan tips dia macam biasalah. Kikis halia ni. Kalau rasa macam pakai pisau tak selamat, pakai sudu. Tak sudu pun pakai garpu. Alright, tapi kalau macam saya dah terbiasa macam ni. Dia pisau ni jangan terlampau takut sebenarnya. Kalau kita terlampau takut dengan pisau ni, itu yang kadang-kadang dia makan diri tu kan. Samalah juga macam mana nak kata kita jangan terlampau takut sangatlah sebenarnya. Benda-benda macam ni sangat mudah je. Kalau kita berhati-hati, okey. Tapi kalau terlampau berhati-hati pun nanti mesti tak jadi apa. Kita akan potong sikit kita punya halia. Tak payah nak terlampau kemas sangat pun tak apa. Iris nipis. Masukkan terus. Dan juga kita punya rempah 4 sekawan. Cantik. Alright, jadi sekarang ni kita tumis je semua yang kita dah masukkan dalam ni supaya dia punya bau tu naik. Yang kita baru masukkan rempah tadi. Jadi dengan kita punya halia semua ni, ini yang nak buatkan dia lebih sedap. Okey, jadi sekarang saya akan masukkan juga kita punya apa yang kita nak masukkan. Saya akan masukkan kentang supaya kita masak dia awal, masukkan dia awal supaya jadi cepat sikit lembut. Alright. Kentang ni kita potong besar-besar sikit tak apa. Kita potong dadu macam ni. Sebab kita boleh makan nanti dengan ayam tu. Kan ayam tu tulang je kan, tapi adalah sikit daging-daging. Jadi bila kita potong kentang besar macam ni, puas hati sikit nak makan. Kita masukkan terus dalam minyak kita. Dan kita kacau lah dia. Okey,
Alright, kita bagi perang sikit. Tadi kita dah masukkan kentang kan. Lepas tu kita nak bagi kita punya bahan-bahan yang kita dah tumis tadi. Bawang putih, cili padi. Dengan kita punya apa lagi tu. 4 sekawan rempah 4 sekawan tadi. Kita nak kena bagi dia naik bau. Dan sekarang ni dah sedap. Kita masukkan kita punya tulang ayam. Ini akan jadikan dia sup tulang ayam. Masuk terus. Sekarang ni bila dah masuk tulang ayam ni, saya akan masakkan dia dahulu. Kalau boleh dapat bagi dia perang sikit lah. Kalau tak perang pun bagi dia separuh masak. Bagi dia putih-putih sikit. Sekarang kita gaulkan je. Sebab dia dah mula berubah sikit. Ada yang dah yang putih-putih sikit ni dia dah hampir nak masak lah ni kan. Tak apa, kita nak masakkan je. Biarkan je. Biarkan dalam kuali tapi pastikan kita kacau sekali-sekala supaya dia punya jus ayam tu keluar. Sikit lagi bagi dia kering sikit. Dan dalam masa yang sama, kenapa saya masukkan kentang ni? Sebab nanti kentang ni akan memekatkan kita punya sup. Bila dia punya starch tu keluar, lepas tu nanti kita punya sup ni akan jadi lebih pekat lah. Tak adalah terlampau cair sangat. Saya suka sup pekat-pekat ni lebih-lebih lagi macam sup mamak. Kan kalau kita pergi mamak kan, dia punya rempah, punya pekat tu lain kan. Beza dengan sup Melayu punya. Jadi kalau pekat tu cara dia masukkan kentang lah. Bagi dia pekat sikit. Right. Rasanya dah sesuai dah. Kita dah boleh masukkan air. Air ni kita tuang sampai kita menutupi ayam tu. Kita tutup dia. Jadi maksudnya dia punya rasa seimbang lah. Tak terlebih air sangat, tak terkurang air sangat. Just nice. Alright, jadi saya dah masukkan kita punya air tadi kat dalam ni. Dan ini memang dah sesuai sangat lah ni, sedang elok je. Kita akan biarkan dia mendidih sebentar. Dan kemudian kita akan masukkan kita punya sayur pula. Baiklah, kita dah biarkan dia mendidih tadi. Lebih kurang dalam 5 minit lah. Sebenarnya nak bagi ayam tu masak. Lepas tu dalam masa yang sama kita nak bagi kentang tu lembut. Dan biar sup kita ni dia sebati dengan cantik lah. Setiap kali kita nak masak menu yang berkuah, pastikan dia mendidih baru kita boleh tutup api. Kalau tak mendidih nanti dia punya suhu tak sampai tahap 100 darjah Celsius. Dia akan cepat sangat basi. Okey, jadi sekarang ni dia dah mendidih, biarkan je. Sebab saya nak masukkan tomato. Sebab apa saya masukkan yang terakhir? Sebenarnya tomato ni saya tak nak lama sangat. Kita nak biarkan dia lembut je. Jadi alang-alang kentang tu pun dah lembut. Sekarang kita masukkan je tomato. Sikit, bagi 4 lah kan. Tu saya rasa bagi setengah sikit lagi boleh lah. Sebab boleh kongsi ramai-ramai kan. Sebab tomato ada satu je. Jadi kita boleh kongsi. Tak nak kongsi, tak nak sudah. Okey, kita masukkan tomato. Right, masukkan tomato dan juga sedikit cendawan. Okey, yang ni apa yang saya ada je, saya habiskan. Dan untuk cendawan kita ni, kita koyak-koyak je. Kita masukkan kat dalam. Ini lebih je lah. Biasanya kalau dekat kedai mana nak dapat sup ayam ada cendawan ni kan. Kalau ada pun mungkin cendawan tu boleh kira 1-2 je kan. Tapi yang ni sebab yang kita ada banyak cendawan. Kita pakai je lah. Habiskan. Banyak ni lagi banyak khasiat dia kan. Alright, jadi kita dah biarkan dia mendidih. Dan juga sayur-sayur kita yang kita nak masukkan dah ada. Seperti kita punya cendawan, tomato. Oh, penuh kita punya sup ni dengan mangkuk sup ni. Dan sekarang jangan lupa sedikit garam. Cukup lah rasa je. Memang sedap ni. Makan dengan mihun kan. Ambil satu senduk ni, tuang dalam mihun panas-panas. Alright, jadi sekarang ni kita dah boleh hidangkan. Saya tak nak lama sangat, biarkan dia macam ni. Tak sabar sebenarnya nak makan je lagi. Kena tunggu buka lah. Dan sekarang kita masukkan. Oh, nampak tak? Anda boleh nampak betapa panasnya kita punya sup ni. Tapi itulah dia, sup ni sedap kalau kita makan panas-panas. Kena pula waktu demam, tak boleh nak telan, tekak kembang, sakit tekak kan kalau makan. Hirup je lah sup ni. Walaupun tak boleh mengenyangkan, tapi orang kata dapatlah. Orang kata perut tu adalah juga khasiat dia masuk kan. Dan kalau rasa mana nak diet tu, pun sesuai juga. Sup-sup macam ni sesuai lah untuk hidangan anda sebelum nak dekat raya ni kan. Alang dah dekat raya ni bolehlah nak jaga badan. Okey, letakkan sayur sikit. Dan sekarang kita tuanglah kuah sikit lagi dengan tulang ayam sikit. Jadi dah siap. Okey. Sebelum tu letak sikit bawang goreng. Bawang goreng nak kena ada. Letak sikit bawang goreng. Jadi itulah dia. Dah siap dah hidangan saya yang pertama untuk episod kali ni, iaitu sup tulang ayam. Jangan lupa cuba.